Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar you all? So, hopefully everyone is okay. Alright. So, hari ini kita akan bincangkan mengenai Clomid dan segala yang perlu anda ketahui mengenai Clomid. Okay. So, kalau you all basically sempat tengok dalam Insta post saya ada cerita banyak sikit jugalah pasal Clomid ni, daripada macam mana Clomid tu bertindak, macam mana Clomid tu kita kena ambil dia, and then apakah side effect, apakah risiko dia, dan apakah chance ataupun peratus kejayaan mengandung bila ambil Clomid. Okay. So, kita cerita sedikit lah. So, dalam Insta Live ni, apa yang saya selalunya buat ialah saya akan cerita sikit pasal Clomid, maybe the first half an hour, and then lepas tu kita boleh tengok scroll down kalau ada apa-apa soalan yang kita nak ada puan atau tuan nak tanya, kita boleh insyaAllah try to answer lah within another half an hour. Okay. So, tanpa kita lengahkan masa lagi, kita akan cerita, basically kita cakap pasal Clomid. Clomid ni basically adalah ubat pil subuh. Ramai orang kata, doktor, ada tak pil subuh boleh naikkan bilangan telur, boleh matangkan telur. So, ramai orang tahu pasal Clomid, tapi nama Clomid yang sebenarnya adalah clomiphene citrate. Okay. So, macam mana dia bertindak dalam badan kita? So, usually dia akan menyebabkan lebih hormon FSH dan LH yang merangsang ovary tu. Maka mungkin kalau natural cycle kita ada satu je telur yang naik, tapi bila ambil Clomid ni kita dapat lebih daripada satu, mungkin satu atau dua telur yang matang, and then bila telur tu matang dan ovulasi akan berlaku. Okay. So, Clomid ni kita ambil pada hari usually awal kitaran kita. So, ramai yang ingat, kitaran haid tu bermula pada hari pertama dia bersih. Tak, sebenarnya kitaran haid tu bermula pada hari pertama haid. Okay. So, Clomid tu kita kena start masa hari kedua atau ketiga, iaitu di awal kitaran, sebelum ada satu dominant follicle yang terpilih. So, kalau boleh Clomid tu kena start awal. So, apa-apa rangsangan rawatan fertility ni kita akan start pada awal kitaran. Okay. So, Clomid kita ambil sama ada satu biji, selalunya 50mg atau 100, ataupun maksimumnya 150. Okay. So, boleh start daripada satu biji, dua biji atau tiga biji. Selalunya doktor akan start dengan satu biji dulu, ataupun at least dua biji. Kita taklah main terus start bagi 3 biji, iaitu maksimum dos. So, kita buat untuk selama 5 hari. Okay. So, you start, kalau hari kedua you start, hari ke-6 lah hari yang terakhir ambil pil Clomid ni. Sama juga kalau hari ketiga, hari ke-7 you start. Okay. Paling lambat mungkin hari ke-4, tapi usually antara hari kedua atau ketiga ambil pil Clomid ni. So, selama 5 hari makan sekaligus. Ada yang ingat, kalau 2 biji makan satu pagi satu petang, kalau 3 biji satu pagi, tengah hari, petang. Tak, makan sekaligus saja. Selalunya boleh makan masa selepas makan. So, masa lepas breakfast boleh ambil lah Clomid ni. Okay. So, lepas tu ianya kesannya perlu dipantau. Maksudnya doktor akan bagi appointment pada hari ke-12, 13 atau 14. Maksudnya tengah mid cycle. Sebab kita nak buat ultrasound scan. Kenapa kita nak buat ultrasound scan? Kita nak tengok ada tak telur matang selepas kita ambil Clomid. So, pemantauan ni penting sebab kita nak tahu berapa telur naik, ada tak respon, cukup tak dos yang kita bagi. Yang bagi satu biji tu cukup tak, ataupun kena bagi 2 biji ke 3 biji in your next cycle. Okay. So, kalau masa pemantauan kita buat scan tu, now semua scan yang kita buat adalah scan bawah, iaitu transvaginal. So, sebab kita nak tengok telur. Kalau kita buat scan perut, kita tak nampak sangat saiz telur tu. So, kita kena buat transvaginal scan, and then kita tengok ada tak telur matang. Apa maksud telur matang tu? Usually saiz dia kalau boleh kita nak 18 ke atas. So, kita tahu kalau ada responnya memuaskan, ada satu atau dua. So, kita tengok belah kanan, belah kiri. Kita juga akan tengok dinding rahim tu juga. Okay. Sebab antara salah satu side effect ataupun kesan Clomid ni, setengah orang dia boleh menyebabkan dinding rahim dia tak setebal
yang kita nak. Berapa tebal dia? Usually kalau boleh kita nak dalam 8mm ke atas. So itu juga kita akan tengok. Bukan hanya bilangan folikel yang terhasil, berapa saiz dia, kita nak tengok juga dinding rahim tu. Dia okey tak respon dengan Clomid. Sebab kalau dinding rahim tu nipis, akibat ambil Clomid, setengah orang boleh dapat ni, kita kena tukar second line, dia panggil letrozole ataupun Femara. Dia macam, saya selalu kata macam dia punya cousin lah. Kenapa kita tak start Femara terus atau letrozole terus? Sebab dia mahal daripada Clomid. So Clomid tend to be the first liner sebab dia a lot cheaper. Okay, and then dan kebanyakan wanita respon dia memuaskan dengan Clomid. So that's why kita use Clomid as our first liner untuk merangsang telur tu. Okay, so bila kita dah pantau pada mid cycle, kalau respon dia memuaskan, selalunya kita akan bagi satu injection, dia panggil trigger, ya, di mana dia panggil trigger, di mana telur tu akan melalui ovulasi dalam masa 24 hingga 36 jam selepas suntikan tu. Okay, so selalunya trigger ni terdiri pada hormon HCG, ya, yang menyerupai hormon LH di mana ovulasi berlaku. Cumanya ada yang tanya, doktor kena ke ambil injection ni, ya? Kena, tak boleh ke kita tunggu dia pecah sendiri? Boleh tu boleh, ya? Kalau tak nak ambil pun boleh. Isunya kita tak tahu bila telur yang matang tu akan pecah. Adakah dalam masa 24 jam, adakah masa 36 jam, ataupun lebih lagi daripada tu. Okay? Sebab kita nak time bila nak bersama. Okay? So selalunya kalau kita bagi trigger hari ni, kita minta bersama esoknya. Macam itulah kita akan buat. Sometimes kita buat juga ujian OPK pada hari masa kita buat ultrasound scan tu. Kita tengok masa kita saring ada tak telur besar ke tak, sebab nak tahu sama ada dah ada cukup tak hormon LH tu. Kalau positif, OPK positif, hari tu kita tak perlu bagi trigger. Okay? Tapi kalau kita tengok telur pun bulat lagi, ya, buat urine LH pun negatif lagi, so kita mungkin perlu bagi trigger tu. Dan lepas tu kita time bila nak bersama. So okay, cakap puan, cik minta bersama esok, lusa dan satu hari lagi. Okay, tu homework. So jangan terlupa, buat homework tu. So itu yang paling penting. Okay, so lebih trigger tu lebih kepada kita nak tahu bila nak bersama. Okay, so lepas kita bagi injection trigger tu, kita suruh bersama usually 3 hari berturut-turut. Okay, and then lepas tu kita kata okay, dalam masa 2 minggu selepas trigger tu kita tengok kalau period tak datang, mungkin boleh buat urine test. Okay, UPT lah. Kalau UPT tu positif, alhamdulillah, minta inform klinik sebab mungkin kita nak bagi ubat kuatkan rahim, macam ubat hormon Duvaston, ya, progesterone base lah untuk. Kalau tak, kita usually akan bagi ubat Clomid siap-siap untuk your next cycle. Okay, so kalau you all sempat tengok dari segi Insta yang saya ada post pasal percentage kejayaan Clomid tu, kalau tak salah saya hari ni saya post. So Clomid ni kalau kita tengok dia boleh go up to 6 kali kitaran, not necessary back to back. Okay, kalau respon tu memuaskan, maksudnya ada respon dengan Clomid, kita boleh cuba sekali lagi kalau first cycle tak berjaya. Sebab kita tahu bila kita cuba lebih daripada satu cycle, setiap kali cycle kita cuba, jumlah pregnancy kumulatif akan meningkat, ya. So kadang-kadang kalau kita cuba sekali je may not be enough. So kita mungkin kena cuba beberapa kali sebelum kita buat keputusan sama ada nak cuba cara lain ataupun tak, ya. So dengan Clomid ni kita lebih kepada besarkan telur, tengok telur tu ada tak telur matang, okay, and then kita bagi trigger shot, ya, dan juga kita time bila nak bersama. Okay, so itu yang berlaku masa Clomid. Okay, so apa isunya dengan Clomid? Ada tak side effect? Okay, so side effect tu memang ada macam ubat-ubat lain, tapi majority of wanita bila ambil Clomid, sebab Clomid ni 5 hari je, so dia punya side effect dia tak macam teruk sangat lah, ya. So
majoriti wanita tak ada apa-apa kesan, tapi ada segelintir wanita mungkin dia ada rasa pening, dia ada rasa perut dia kembung sikit, ya. Ada yang rasa macam hot flushes, ya. Sebab apa yang terjadi dengan Clomid, dia menyebabkan hormon estrogen tu rendah, ya. So akibatnya dia boleh dapat hot flushes, okey. Tapi simptom-simptom ni sementara sahaja, okey. Simptom lain macam kalau ada blur vision, nampak macam penglihatan kabur tu, kena beritahu doktor cepat sebab kita akan minta berhentikan ambil Clomid masa tu, okey. Ni pun jarang berlaku, rasa dalam 1 hingga 2% sahaja yang wanita yang ambil Clomid, so jarang berlaku, okey. So ada tak kesan-kesan lain, mungkin rasa payudara dia sensitif sedikit, ya, ada rasa pening ataupun nausea, tapi simptom-simptom ni sementara saja, usually after 5 days tu simptom tu dah tak teruk dah, okey. So itu yang berlaku dengan Clomid. Kalau ambil Clomid, ya. So kenapa perlunya pantau? Sebab saya dapat tahu ada juga, ya, di kalangan TTC dia dibekalkan 6 bulan sekaligus, ya, Clomid. Makan 2 biji setiap kali awal kitaran, the first 5 days, ataupun daripada hari ke-2 sampai hari ke-6 makan je. Tapi tak perlu datang untuk imbasan ultrasound, tak perlu tengok macam mana respon dia. Penting untuk nak tahu respon tu macam mana. Tak boleh ambil je and then agak-agak masa pertengahan kitaran tu cuba bersama. Tak boleh macam tu. Itu bukanlah satu cara yang terbaik, sebab kita nak pantau sama ada satu tablet tu, satu biji 50mg tu, ataupun 100mg ataupun 150mg tu cukup tak untuk merangsang ovary kita menghasilkan telur yang matang. Okey, ada tak respon? So kita kena pantau tu. Ada tak respon yang kita nak, ya? Dan juga macam mana pula keadaan dinding rahim tu? Ada penipisan ke tak? Kenapa? Kalau ada makan Clomid dan dinding rahim tu nipis, maka kita mungkin kena tukar ubat lain. Mungkin Clomid tak sesuai dengan dia, dia kena pakai letrozole ataupun Femara sebagai second line. Okey. Dan juga nak tengok sama ada 50mg cukup tak, 100mg cukup tak, ataupun perlu ke next cycle tu nak naikkan lagi dos ke 150mg, which is the maximum. So tak boleh ambil Clomid bersahaja ataupun sewenang-wenangnya, sebab kita tahu, satu, kita nak tahu cukup tak ubat ni untuk rangsang ovary kita. Kedua, kita nak pastikan sesuai tak ubat Clomid ni. Dan ketiga, ada tak apa-apa komplikasi yang boleh berlaku yang kita khawatiri boleh membahayakan kesihatan ataupun kita punya keselamatan, ya. Seperti ada yang ambil Clomid selama setahun ataupun dia beli sendiri, ya, dia beli secara online, nauzubillah. So kita tak tahu Clomid tu betul ke Clomid ke ubat lain, tak tahu juga, ya. So tak boleh beli sahaja, tak boleh beli online tanpa prescription atau tanpa pemantauan doktor, okey. Sebab kita tahu Clomid hanya lesen untuk 6 bulan saja. Kenapa? Sebab kajian menunjukkan kalau dia lebih daripada setahun boleh menyebabkan cancer ovary. So it's not something yang boleh kita ambil lightly, ya, macam kita tak indah tak indah. Sebab walaupun dia hanya pil, dia bukan hormon, bukan injection, dia pun ada kesan-kesan yang tertentu yang boleh memberi kesan buruk kepada mereka yang ambil Clomid tersebut. Okey. Apakah komplikasi, ya, mengambil Clomid? Walaupun komplikasi ni jarang berlaku, tapi ianya tertulis dalam literature di mana kita takut kandungan kembar. So ramai wanita TTC memang happy kalau dapat kembar. Kalau kembar 2, alhamdulillah. Tapi yang kita risau, kenapa kita doktor-doktor ni risau kalau seseorang wanita tu mengandung kembar? Sebab risiko yang terkesan kepada ibu tu. Contohnya dia boleh dapat risiko darah tinggi, kencing manis, ya, ataupun risiko muntah-muntah, ya, masa awal mengandung, ya. Tapi yang paling kita risau adalah juga risiko bersalin awal ataupun extremely premature baby. Macam kalau mungkin 34 minggu mungkin kita boleh lagi, it's okay, it's not that bad. Tapi kalau 28 minggu, ya, 26 minggu, so kesian baby tu. So that's why kalau boleh kita nak kurangkan risiko mengandung kembar 2, lagilah kalau kembar 3 ataupun kembar 4, nauzubillah. So if that happen, then that's why kita perlu pemantauan. Kita tak boleh just ambil je ubat tu sewenang-wenangnya. Kesan lain,
ada juga segelintir wanita dia boleh dapat OHSS ya. Pernah kita nampak bila kita ambil hanya Clomid mungkin 2 biji atau 3 biji, tiba-tiba ovary dia terlebih langsang, di mana terlebih banyak sangat folikel yang terhasil, menyebabkan perut kembung, sesak nafas ya. Dan kalau ianya severe ya, serius, dia boleh menyebabkan terpaksa masuk ke hospital ya, masuk ke ICU hospital. So again, tak boleh ambil sewenang-wenangnya. Dan kesan seterusnya termasuklah kalau yang kita cakap pasal penglihatan kabur tu, kena inform, okay? Kena tukar ubat, kena berhenti makan Clomid. Dan yang satu lagi, boleh menyebabkan sis berlaku, walaupun sis ni adalah sis yang kecil, yang tak berbahaya, ianya perlukan pemantauan. The other thing ialah kalau ambil dengan jangka masa yang panjang ya, lebih daripada setahun, boleh menyebabkan kanser ovary. So itu yang boleh berlaku ya bila ambil Clomid. Okay, so kenapa Clomid sebagai basically siapa yang sesuai ambil Clomid adalah wanita yang tidak mengalami ovulasi. Contohnya wanita yang polycystic ovary ataupun dia panggil PCOS ya, di mana kitaran haid dia tak stabil ataupun dia irregular. Okay, so ramai yang tanya, doktor, kalau kita ambil Clomid tapi period kita ni tak regular, macam mana kita nak ambil? Okay, so macam mana kita nak tunggu period? So selalunya kalau tak dapat period, selalunya kita minta datang jumpa doktor dulu, kita buat saringan, kita buat ultrasound, kita pastikan tak mengandung. Okay, and then lepas tu kita mungkin akan bagi ubat untuk turunkan period ataupun dapatkan withdrawal bleeding. So bila dapat withdrawal bleeding, maka hari yang kedua dapat bleeding tu, kita suruh ambil Clomid dan kita bagi appointment seterusnya, mungkin hari ke-12, 13 untuk buat pemantauan sama ada macam mana respon tu, okey ke tak. Okay, so itu yang berlaku. Okay, so selalunya kita memang kerap bagi Clomid ni sebagai kepada wanita yang contohnya tak mengalami ovulasi dari akibat pada PCOS. Okay, tapi siapa yang sesuai ambil Clomid, so usually bila dia datang kat klinik kesuburan fertility, kita akan buat saringan dulu, kita pastikan tak ada masalah lain. Contohnya kita buat ujian sperma, pastikan spermanya normal ya, buat ultrasound pelvis, uterus normal ya, ovary kita nak pastikan bilangan folikel dia normal, result telur dia okey, and then mungkin kita boleh tengok dari segi risiko dia, dari segi tube tu tersumbat ke tak. Okay, so selalunya kita akan buat ujian check tube tu tersumbat ke tak melalui sama ada HSG, iaitu menggunakan ultrasound, X-ray ataupun HIFO-C melalui menggunakan ultrasound, pastikan tube dia tak block. Okay, so then kita boleh buat Clomid. But ada juga yang kita buat Clomid dulu. Okay, maybe kita buat 1 atau 2 cycle, ada je sampai 3. Kalau lepas 3 cycle tu tak ada rezeki lagi, dan maybe kita kata puan nak tak kita buat ujian tube, tengok ada block ke tak. Okay, kalau tak ada block, basically kita bagi pilihan kepada pasangan nak cuba lagi Clomid for another 2 or 3 rounds, so maksimum 6 cycle, ataupun nak cuba cara yang lain macam IUI and what not. Okay, so sekiranya couple tu tak ada masalah lain, hanya sebab ovulasi tak tentu, okay, sebab PCOS, maka dia ada juga result telur yang normal, dia tak ada isu dengan faktor usia, tak ada isu dengan result telur, dan usually kita boleh take time, we can try something yang mild macam Clomid ni. Okay, tapi kalau kita tengok mungkin faktor usia ataupun result telur dah kurang ataupun ada faktor lain, maka Clomid tak sesuai. Okay, so in other words, Clomid ni tak boleh diambil, bukan semua orang boleh ambil Clomid, bukan semua orang sesuai ambil Clomid. Okay, kita kena buat ujian saringan dulu, pastikan apa isunya, dan kita dah pastikan tak ada isu-isu lain, maka hanya sebab ovulasi tak berlaku akibat PCOS contohnya, maka kita boleh try Clomid. Okay, so itu yang berlaku, yang kita akan buat selalunya. Berapa kali cycle? So maksimum sampai 6 cycle. Okay, selalunya lepas 3 cycle kita akan tanya pasal check tube ataupun tak, sama ada couple nak try lagi ataupun nak cuba cara lain. Okay, so itu yang berlaku dekat dalam klinik. Okay, so saya just nak tanya sama ada apa-apa soalan so far. Semua orang tak ada tanya lagi soalan?
mengenai Clomid ni, I suppose kita dah sentuh semua pasal Clomid. Okay, yang paling penting ialah Clomid tu perlu dipantau, dia tak boleh just ambil sahaja. Okay, alright, so that's all about Clomid. So saya buat dalam masa 20 minit. Just nak tanya, kalau ada apa-apa you all nak tanya, you all boleh type dekat sini. Okay, so saya tengah scroll ni, tengok sama ada tak sesiapa nak tanya pasal isu Clomid ni. Okay, berapa persen Clomid ni? Usually kita cakap dalam the first cycle around 5 to 10%, walaupun kajian menunjukkan lebih tinggi sedikit. Okay, alright, ada soalan pertama daripada Umaira. Doktor, sorry jika saya terlepas pandang. In case doktor dah terangkan, betulkah Clomid merangsang kedua-dua ovary tanpa memilih salah satu kilang telur? Ya, betul puan. Waj Umaira, betul. Sebab bila Clomid kita ambil, okay, efek dia akan pergi ke seluruh badan. Okay, so kita tak boleh nak kata pergi ovary kiri, pergi ovary kanan, tak boleh. Okay, sebab siapa yang respon folikel mana daripada ovary mana, kita tak boleh nak kontrol. Okay, so itu adalah satu perkara yang kita tak boleh nak kupas lagi. Okay, kita tak boleh nak pilih at this point of time. So that's why kita kena tengok sama ada belah kanan atau belah kiri atau kedua-duanya sekali. Okay, dan katakan kalau bulan ni belah kiri ada folikel yang besar, tak semestinya bulan depan belah kanan pula. Dia tak macam take turns. Nah, ada yang kiri-kiri, kanan, kiri, kanan. So tak semestinya dia ada ikut giliran macam tu. Tak. So itu something, that's why kita kena pantau dari segi buat ultrasound masa pertengahan bulan tersebut. Okay, alright, so dah banyak dah soalan masuk. Daripada Ummu Sulaiman Salim, Dok, maaf bertanya, macam mana nak elakkan dari OHSS? Okay, so pernah terjadi ada seorang couple TTC, masih muda lagi. Dia basically because dia datang sebab lebih kepada PCOS, tapi dia punya kitaran dia tak adalah teruk sangat irregular dia. So kita bagi Clomid, bagi 2 biji 100mg untuk 5 hari. And then lepas hari ke 12-13 macam tu, kita buat pemantauan ultrasound. Kita tengok banyak pula telur dia naik. Contohnya masa tu lebih daripada 10 folikel naik. So akibatnya kita tak boleh teruskan dengan trigger injection sebab kita khuatir dia dapat OHSS. Okay, so macam mana nak elakkan OHSS berlaku? Kita berhenti daripada trigger tu, kita stopkan, kita abandon cycle dia. So dia tak boleh teruskan untuk bersama. In fact dia terpaksa pakai kondom barrier method sebab telur dia terlampau banyak. Risiko kalau lebih daripada 2 yang bersenyawa dapat kembar 4, gambar 6, bahaya untuk couple tersebut. So kita minta dia kita berhenti cycle tu sebab dia senang sangat terangsang. Okay, so dalam situasi tu unfortunately kita tak boleh teruskan rawatan tu. Macam mana nak prevent ialah kita buat ultrasound pertengahan bulan tu, hari ke-12 ke-14. Kalau banyak sangat folikel, kita berhentikan, stop trigger, tak boleh trigger, tak boleh bersama, ataupun kena pakai kondom sebagai menghalang mengandung untuk bulan tersebut. So sebab couple tu senang sangat terlampau senang sangat untuk dirangsang, kita terpaksa go ahead dengan IVF. Sebab IVF lebih kita boleh kawal berapa embrio yang kita letak dalam rahim. So kita boleh letak 1 atau 2, not more than that. Okay, so tapi bila bersama secara secara natural, kita tak boleh nak kawal berapa embrio yang akan terhasil, berapa yang akan menempel. So kat situ kita kena berhenti. That's why kena saring, kena tengok macam mana respon you selepas ambil Clomid tu. Okay, walaupun ini jarang sangat berlaku, so itu boleh berlaku but very very rare. Okay, so Puan Ida 88, Dok, kalau after 6 cycle dan tak ada respon juga, so kita tak boleh dah nak guna Clomid? Ya, betul, sebab Clomid hanya diberi license selama 6 bulan sahaja. Okay, so that's why bila ambil Clomid tu kena buat betul-betul. Tak boleh ambil je and then
tak ada apa saringan, tak ada tengok macam mana kesan ambil Clomid tu. So bila ambil tu kena buat betul-betul, pastikan you give your best. Okay, sebab lepas 6 bulan tu kita dah tak boleh dah ambil Clomid, ya. Contohnya kalau kita ambil Clomid first cycle kita bagi 50 mg, lepas tu tak ada telur besar, and then second cycle kita bagi 100 mg, tak ada telur besar, bagi maksimum ubat 150 mg 3 biji sehari, tak ada juga telur besar. So dia macam ada resistant kepada Clomid. So usually by that time kita dah kata pun dia ovary ni memerlukan rangsangan dengan lebih kuat. Okay, so kita tak boleh pakai Clomid sahaja, kita mungkin kena sambung dengan hormon suntikan, ataupun kita start hormon suntikan daripada awal lagi. Okay, sebab dia adalah resistant. Adanya contohnya PCOS-nya resistant dengan Clomid, so kita terpaksa guna ubat rangsangan yang lebih kuat. Okay, so that's the situation, ya. Puan Siti Nur 1107, doktor, if first Clomid berjaya tapi kandungan bertahan sampai 6 minggu saja, second boleh ambil Clomid lagi? Ya, boleh puan, boleh ambil. Okay, usually bila kita mengandung, okay, tapi kita keguguran, na'udzubillah, ya, majority of the time adalah sebab natural selection, di mana janin tu tak sihat, bayi tu tak sihat, maka dia stop membesar secara naturally. Okay, so itu yang berlaku majority of the time. Okay, so selalunya bila dah miscarriage first time, usually kebanyakan couple boleh mengandung tanpa masalah dan boleh bersalin bayi yang sihat. Okay, so jangan sedih, ya. InsyaAllah puan boleh mengandung lagi. It's a good prognosis bagi wanita yang pernah mengandung sebelum ni, ya, mencuba lagi untuk mengandung. Okay, so that is a bonus point. Okay, di mana you boleh mengandung. Okay, cuma kali masa tu kemungkinan besar bayi tak sihat, so secara natural dia stop membesar, dia stop grow, so they end up with a miscarriage. Tapi it doesn't mean that next pregnancy akan keguguran juga. Tidak semestinya. Ramai orang yang dulu pernah gugur and then lepas tu mengandung, alhamdulillah berjaya bersalin dengan normal. Okay, okey, seterusnya Puan Nurul Izzati Fadlizil. Okey, doktor nak tanya, kalau last year saya ada makan Clomid 1 cycle then pregnant, tapi masa kandungan 6 bulan saya keguguran. Kalau saya nak cuba TTC balik, adakah saya kena start balik semua test ujian fertility? Okey, so maksudnya kalaulah ujian fertility tu 1 year ago, okey, kita kena tengok kenapa, most likely sebab dia ada masalah ataupun ada kesukaran untuk mengandung. Okey, selalunya kalaulah selepas mencuba dalam masa setahun, lebih daripada setahun, dan all the result more than a year ago, some of the test mungkin kita kena repeat semula. Okay, tapi macam test macam apa yang test yang kita buat selalunya, contohnya test ultrasound kita akan buat balik, sperma test mungkin kita akan buat semula kalau dia more than 1 year. Okay, cuma macam ujian tube test, tube check mungkin kita tak buat semula, bergantung kepada ada tak apa-apa risiko yang boleh menyebabkan tube tu block. Contohnya macam kalau ada endometriosis, kalau macam period sakit kuat sangat masa period, kalau ada risiko endometriosis ataupun pernah ada jangkitan ke, so mungkin itu kita akan dalam situasi macam tu kita mungkin kata pun nak tak buat balik ujian tube. Tapi majority of the time kalau tak ada risiko macam tu, kita tak buat balik ujian tube tu. Okay, so kita just gunakan kita buat ultrasound. Yes, usually kita akan buat maybe ujian sperma, but we'll see. Kita tengok juga kitaran haid you macam mana, regular ke tak, dia jadi pendek ke ataupun jadi panjang ke. So sometimes kita kena buat ujian darah juga. So tengok daripada keadaan, tak semestinya semua, mungkin some of it sahaja. Okay, so Puan Nurul _my, Doctor, I dah complete 1 cycle with Clomid and doctor suggested to do HSG to check tube, but considering my age, I not proceed with IVF without IUI. Is that okay? Yes, it is okay. Okay, maybe sebab Puan kata ada faktor age, mungkin basically kita punya biological clock nearly is still ticking. Okay,
Puan boleh consider buat ujian result telur di mana dia panggil AMH, anti-murine hormone. Okay, so kalau ujian result telur ni dia boleh membantu juga sama ada nak tengok sama ada result telur kita ni as expected for our age. Okay, have we got time? Okay, dan juga dia juga boleh membantu dari segi IVF punya kitaran tu, berapa hormon yang kita nak bagi, protokol apa yang sesuai untuk seseorang wanita tu. So dia boleh bantu kita, guide kita juga dari segi ujian AMH tu. So it's something yang boleh consider. Kalau puan nak go ahead dengan IVF, yes, it's a good option because IVF ni IUI ni dia punya chance dia tak setinggi IVF, dan sekiranya situasi ni lebih kepada unexplained subfertility, IVF can give a better answer, a better success rate compared to IUI. So kalau puan nak buat IVF, usually kita tak perlu check tube sebab kita bypass tube tu, dan kita terus je buat IVF. Okay, so that's the answer for that. So and then puan you banana bun doktor nak tanya, I've dah try Clomid untuk 1 cycle tapi tak ada rezeki, boleh hold dulu ke sebulan 2 sebelum start Clomid balik? Ya, boleh puan, boleh buat take a break. Okay, tak semestinya kita kena buat back to back 6 bulan berturut-turut. Okay, so banyak couple yang maybe dah try 1 or 2 twice and then take a break sekejap. Okay, and then lepas tu resume balik. Okay, the only thing is that jangan take too long. Okay, jangan take too long because some couple take about like 2 years, 3 years to come back. So if that happen, then we have to start all over again. Okay, take 1 or 2 months, that's fine. Okay, tapi within that 1-2 months yang you take a break tu, just monitor your general health, make sure your period is regular, period tu tetap, elakkan daripada put on too much weight. Kalau BMI dah tinggi, cuba kurangkan, so continue your healthy lifestyle. You still trying kan, so just maintain what you are doing, optimize your health. Okay, then when you are ready, then you can always come back, but the main thing is not to wait too long, not to take too long of a break. Okay, so itulah dia. Puan Ashifa _Ifa, dok, kalau ada endo tak boleh ambil Clomid ke? So with endometriosis, okay, I would suggest you check juga your result telur dulu. Okay, so kalau result telur tu sebab with endometriosis, sometimes quite a lot of percentage of women bila dapat ada endometriosis, dia punya result telur pun terkesan juga. Okay, so kalau lah you punya result telur tu normal, okay, kalau you nak try with Clomid, yes you can, but usually Clomid ni dia basically bantu untuk ovulasi berlaku. So kalau you punya cycle tu regular, ovulasi berlaku, the additional effect of Clomid may not be as great to a woman yang cycle dia dah regular, yang dah memang ada telur matang, yang dah memang ada ovulasi. Okay, so with endometriosis, isunya lebih kepada penyakit endometriosis itself. Contohnya dia macam ada radang dekat pelvis, dia boleh mengganggu dengan kualiti telur, bilangan telur, proses penempelan, so itu yang kita kena cater rather than ovulasi, rather than matangkan telur tu. Okay, lebih kepada proses yang selanjutnya. Tapi untuk orang yang endometriosis, mungkin kena check dulu result telur. Kalau result telur normal, then maybe nak try something yang subtle macam ambil pil Clomid may be an option. Tapi kalau result telur dah rendah ataupun kurang daripada yang kita anticipate, kena percepatkan proses. Dan majority kalau yang ada endo, kita lebih keen ke arah IVF because we have more control dari segi kualiti telur tu. Kita boleh nampak persenyawaan dia, pembahagian embrio tersebut, dan kita akan bagi ubat untuk tidurkan endometriosis tu, macam diorang panggil Leucrin, sejenis injection untuk turunkan radang tu, dan kita buat embrio transfer macam tu. Okay, alright. So Puan Ida, thank you doktor. Okay, sama-sama. Puan Raihan Saleh 09, doktor nak tanya, bila saya makan Obimin Plus, saya rasa roya nak muntah, kenapa ya dok? Okay, ubat Obimin dia besar sebab dia multivitamin. Okay,
Dan kebanyakan ubat multivitamin ni dia ada iron dalam dia. Okay, kalau puan tengok dia punya ingredients dia, selalunya ramai yang wanita tak boleh tahan dengan iron punya side effect. So ada yang rasa loya, ada rasa perut tak selesa, ataupun perut rasa macam gassy macam tu, sebab ada iron tablet tu. Okay, so tengok kalau puan nak kalau side effect dia teruk sangat, maybe you kalau tak mengandung lagi atau baru merancang nak mengandung, mungkin boleh ambil folic acid sahaja. Okay, Obimin ni kita bagi usually kepada wanita yang dah maybe dah nak masuk second trimester, di mana iron dia dah mula kurang, di mana bayi dalam kandungan dia dah ambil iron dia. So that's when kita bagi iron supplement dalam bentuk Obimin. Okay, so that's why you mungkin rasa sebab ni kalau tak boleh ambil, dan maybe you kena ambil folic acid, yang tablet yang folic acid sahaja, yang kecil tu. So kebanyakan wanita ambil folic acid tak ada masalah. Puan Waju Maira, sayang dah okey, sayang juga. Okey, sama-sama. Ya, kita just I suppose because bulan Jun ni adalah bulan fertility awareness, so that's why kita buat all this online, dan plus dengan PKP ni, so it's like macam what else is there kan. So rather than kita maybe kita better kongsikan bersama mengenai isu-isu fertility ni. Okay, Encik Fadil Bong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul _ thanks doktor, sama-sama. Puan Syakira Aimi, doktor, kalau suplemen vitamin macam tu untuk patient yang ada ovarian cyst boleh makan ke? Suplemen vitamin maksudnya yang Obimin tu, ya basically boleh makan, tak ada masalah, dan dia tak memberi apa-apa kesan dekat ovarian cyst ni. So kena tahu juga ni ovarian cyst jenis apa. Just like a benign, macam just a fluid filled cyst, tak ada apa-apa isu, berapa saiz dia. Okay, so usually kita kalau lah cyst tu yang jenis yang tak berbahaya, yang kurang saiz daripada 5 cm, usually kita just pantau sahaja. Okay, tapi kalau more than 5, ataupun kita rasa ada endometrioma, ada darah beku dalam tu, ataupun cyst yang ada macam dermoid cyst ke, sometimes memerlukan surgery pembedahan. So kena tengok juga keadaan. Tapi dari segi vitamin, dia tak akan mengganggu bila cyst tersebut, it's not going to make the cyst besar ke apa ke, dia tak memberi apa-apa kesan. Puan Ina Adams, kita akan share live ni semula dekat dalam IGTV. Saya akan save dekat situ. Puan Syakira Aimi, kalau ada ovarian cyst tak boleh makan Clomid, ya doktor? Ya betul, kita basically kita tengok cyst tu jenis apa. Kalau cyst tu kecil saja, usually kita sama ada bagi ubat untuk macam cyst tu kecil, ataupun kita wash off it, bagi ubat untuk reboot balik supaya cyst tu kecut. Okay, kalau cyst kecil lah, dan kita boleh start Clomid bila period datang, ataupun kita pantau, kita tunggu next month, kita buat balik scan, kalau cyst tu hilang dan kita start Clomid. Tapi kalau cyst tu besar, more than 5, usually kita akan consider buat operation macam tu. Okay, Puan Ummu Sulaiman Salim, dok, saya ada baca ada yang kena OHSS before FET dan ada yang kena after FET. Ada tak food yang boleh elakkan dari OHSS ni berlaku sewaktu IVF? Terima kasih dok. Okey, OHSS ni berlaku kerana ovary tu terlebih rangsang. Okey, terlebih rangsang tu maksudnya apa? Macam banyak sangat follicle, total follicle lebih daripada 15. Usually bila kita kutip telur tu lebih daripada 15, macam 20, 30, 40, dan kita tengok estrogen level tu terlampau tinggi, lebih daripada 15,000 sebelum waktu kita kutip telur tu. Okay, so dia tak ada apa-apa kaitan dengan apa pemakanan kita. Kenapa dia berlaku? Sebab kita bagi hormon tu. Bila kita bagi hormon, kita nak rangsang telur tu jadi matang. Okay, isunya dengan wanita yang PCOS, yang boleh dapat OHSS, dia tak, setengah kebanyakan wanita kalau PCOS tu, kita kalau bagi hormon dos dia sikit, dia tak membesar pun telur dia tak terangsang tu. So kita kena bagi dengan dos yang tinggi. Bila bagi dos yang tinggi, banyak pula yang naik. So kita kena macam balance between bilangan dan juga risiko OHSS. Sometimes kita tak ada banyak pilihan, tapi kita rangsang
And then dengan dos yang tinggi, dan lepas tu kita kurangkan dos tu, dan kita mengambil inisiatif di mana kita bekukan embrio tu. Okay, so masa kita kita nak trigger nak ambil telur tu pun, kita guna jenis yang kurangkan risiko OCSS. Okay, kita kutip telur tu semua, kita senyawakan dengan sperma, jadikan dia embrio, dan kita bekukan semua. Kita tak buat fresh transfer sebab kita nak turunkan balik hormon levelnya estrogen yang tinggi tu tadi. Okay, so dengan berlakunya tu, risiko dia untuk dapat OHSS akan kurang. Mungkin dia dapat mild sahaja, sebab OHSS ni dah ada mild, moderate dan severe. Okay, so mungkin dia ada rasa perut dia kembung, tapi tak teruk sangat. Okay, dan kita elakkan membuat fresh embryo transfer. Okay, so macam mana kita tahu bila nak buat tu? Kita tengok dia punya result telur tu. Sebelum kita start tu, kita buat scan berapa follicle ada, dan kita tengok AMH dia. Kalau tinggi, kalau telur follicle dia banyak, kita dah beritahu dah kat dia, puan ada risiko OHSS, kemungkinan besar kita kena bekukan. Dan masa kita buat IVF tu, kita ada buat ultrasound beberapa kali, tengok berapa follicle, kita kira berapa total follicle masa final scan, kita ambil hormon dia, berapa estrogen dia, level dia, and then kalau semua tinggi, dan kita kata kita akan bekukan. Dan bila kita bekukan, selepas kutip telur tu, dalam masa seminggu, 2 macam tu, dia akan dapat period. Okay, so bila dia dapat period, Alhamdulillah, maksudnya hormon dia akan turun balik kepada baseline. So masa tu risiko dia kurang, dan simptom dia yang perut kembung tadi tu akan kurang juga. Okay, so kalau maksudnya before ET tu perut dah kembung, most likely apa yang puan kata ni kena selepas FET, maksudnya more of like a fresh transfer. Okay, so kalau fresh, that's why kita tak nak buat fresh transfer. Satu, OHSS dia akan lebih teruk, dan juga dari segi chances penempelan embrio tu akan kurang bila ada OHSS. So kalau boleh, kita memang tak nak dia dapat buat fresh transfer masa tu. Sebab kalau kita buat juga fresh transfer, kalau dia mengandung OHSS, dia akan jadi so bad. Okay, so harapnya kita buat frozen embryo transfer tu untuk wanita yang ada risiko OHSS, untuk turunkan chances dia dapat severe OHSS. Okay, so that's why kita buat macam tu. Okay, dan frozen embryo transfer adalah kitaran yang akan datang, di mana kita lebih fokus kepada dinding rahim rather than kepada pengambilan telur ataupun kepada follicle tersebut. So kita fokus kepada dinding rahim, penebalan dinding rahim, dan ubat yang masa tu adalah ubat makan, bukan ubat injection, sebab kita nak tebalkan dinding rahim. Embrio dah ada, so then kita hanya masukkan je. Selalunya memang lepas frozen embryo transfer tak ada OHSS, sebab masa kita start frozen embryo transfer tu memang ada new cycle je, tak ada follicle yang besar, estrogen low, so tak ada risiko dapat OHSS selepas frozen embryo transfer. Okay, so Ina Adam, endometriosis spot bahaya tak? So endometriosis spot ni adalah macam tisu dalam rahim berada di luar rahim. Okay, so basically apa yang terjadi setiap kali period, tisu dalam rahim dia boleh keluar sebagai haid, tapi tisu yang berada di luar rahim dia pun berdarah juga, tapi dia tak ada pergi ke mana, dia tak boleh nak pergi kat mana-mana, therefore dia akan jadi radang. Okay, so that's why dia jadi macam inflamasi. Bila nak dapat period tu, tisu-tisu kat luar rahim ni pun terangsang, so that's why you rasa sakit, dan juga menyebabkan macam radang dalam pelvis, ataupun kalau tisu-tisu ni berada kat tube, boleh buatkan tube terbengkak, ataupun kat ovary boleh buat cyst, kalau kat usus boleh buat usus melekat. So selagi kita ada estrogen dalam badan kita, selagi itulah endometriosis ni terangsang. Okay, so itu yang berlaku dengan endometriosis ni. So that's why kalau untuk wanita yang ada endometriosis, bagi dia untuk, kalau dia nak rawatan apa yang sesuai, tengok kalau dia nak mengandung, kita bagi ke arah rawatan fertility. Kita buat dia mengandung. Bila mengandung, endometriosis akan tidur. Okay, tak aktif. And then lepas bersalin, dia akan menyusu, pun endometriosis tak aktif. So we hope that selepas proses mengandung, menyusukan anak,
endometriosis tu tak seaktif sebelum ni. Okay. Tapi kalau dah wanita tu dia dah cukup family, dia dah ada anak 2 orang contohnya, and then endometriosis tu datang, so sometimes kita punya rawatan lebih kepada untuk tidurkan dia endometriosis tu dan bagi ubat seperti pil perancang ataupun yang bagi Visan contohnya, ya. So itu adalah menurunkan level estrogen, ya, mengurangkan aktiviti endometriosis, tapi itu boleh menghalang daripada mengandung lah. Okay, so itu yang kita buat, ya. Okay, so Dr. Siti, salam doktor saya, please save this live. Tak sempat nak dengar. Okay, insyaAllah saya akan save dalam IGTV. Okay, Puan Syakira, thank you. Puan Raihan, saya TTC dan dalam masa yang sama saya ada endometriosis. Dok yang suggest untuk saya makan. Okey dok, terima kasih. Oh okey, alhamdulillah, boleh makan, tak ada masalah. Okey. Nurul Izzati Fazil, kalau macam kes lepas satu saya ke Clomid berjaya dan gugur, lepas tu next dia ambil Clomid, akan kira cycle kedua atau cycle pertama balik. So selalunya kita usually kita akan kira sebagai cycle pertama, so daripada kitaran tersebut. Okay, alright, but it doesn't mean that you bila dah berjaya and then gugur, bila kita cuba sekali, it doesn't mean that akan gugur lagi, ya, macam kita cakap tadi. Dan sometimes kita akan bagi ubat progesterone this time untuk kuatkan rahim. Okay. Puan Ida 12, dok, saiz ovary kiri dan kanan memang sedikit berbeza ke? Usually size ovary antara 1x2 cm atau 2x2 cm. So boleh berbeza, tak semestinya sama saiz. Okay. So kadang-kadang kita tengok bila kita bagi Clomid, yang belah kiri saja yang respon atau belah kanan je. Okay. So itu something yang kita nampak lah, but how to explain this, we are not quite sure whether ada tak kaitan dengan size ovary tersebut, ya. Tak semestinya. So itu something yang luar daripada kita punya so far sains tak boleh nak explain lagi. So it's interesting. Okay. Puan Ummu Sulaiman, terima kasih dok, jelas penerangan dok. Okay, alhamdulillah. Kowe.hani, salam dok, macam mana nak check kita ni ada endometriosis ke tak? Okay, itu satu soalan susah juga nak jawab. Sometimes endometriosis ni kita boleh suspect dengan symptoms yang kita ada. Contohnya kalau nak period tu kita rasa sakit kat pelvis, sakit kat perut, ataupun masa period senggugut yang teramat kuat, ya, senggugut sampai kita kena ambil Panadol. Kalau kita kerja, kita kena mungkin ambil MC, ya. Tapi susah kita nak tahu. Kalau gold standard nak tahu ada endometriosis ke tak, kita kena buat ujian surgery, dipanggil laparoskopi, di mana kita masukkan kamera ataupun orang selalu kata tebuk-tebuk tu, ya, kita tengok ada tak dot-dot, ada tak bintik-bintik endometriosis, ya. Itu adalah gold standard. Tapi ialah bila nak buat surgery tu, takkanlah kita nak buat surgery semata-mata nak buat diagnosis endometriosis. So tak semua orang kita boleh diagnose, endometriosis. Sometimes bila kita buat ultrasound scan, kalau ada cyst dekat ovary dia, macam ada nampak macam ada darah beku, ya, cyst dia ada satu bentuk atau shape yang tertentu yang kita rasa itulah adalah endometrioma, di mana darah beku tu terkumpul dalam ovary. Then kita boleh diagnose endometriosis daripada ultrasound tu. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak diagnose until kita buat ujian laparoskopi ataupun surgery yang tebuk-tebuk tu. Okay, so itu yang apa ni lah yang kita buat. Okay, alright. Fadil Bong, semoga dimudahkan urusan dan panjang umur. Amin, terima kasih. So basically itu soalan-soalan lagi. So ada apa-apa lagi tak soalan yang you all nak tanya pasal Clomid ni? Okay, boleh tulis kat sini. Okay, tapi kalau tak ada, so saya nak ambil kesempatan ni untuk mengingatkan kita juga lagi sekali pasal vaksin. Okay, kalau boleh mohon ambil mohon daftar vaksin. Yes, some yang dah daftar rasa frustrated tak dapat lagi tarikh, tapi insyaAllah kita, kerajaan akan mempergiatkan lagi vaksin
diberikan kepada semua masyarakat, ya. Sebab kalau tengok negara-negara lain, diorang dah start dah nak vaksin remaja, ya, sebab diorang tahu sekolah menjadi punca spread. So insyaAllah we are heading that way. So please daftar, please campaign juga dengan orang-orang kesayangan you all, mak ayah, ya, especially saudara mara kita, kawan-kawan kita, kalau boleh minta tolong mereka daftar juga. Kalau diorang tak daftar, you daftarkan diorang untuk vaksin, sebab itu cara untuk kita jaga sesama kita. Okey, ada satu soalan Puan Ina Adams, endometriosis spot possible jadi placenta previa ke? Akak yang bersalin season nampak ada endospot, so ada bleeding sikit masa tu. Okey, endometriosis dengan placenta previa lain. Dia adalah dua entiti yang berbeza. Placenta previa adalah uri di bawah, ya, uri di tempat pembukaan rahim tu, ya. So endometriosis adalah basically di luar rahim. Okey, so dia tak, endometriosis bukan penyebab placenta previa. Okey, cuma masa Caesar tu, mungkin masa dia orang potong rahim tu, dia nampak ada endometriosis spot which is di luar rahim. Okey, masa tu yang bleeding, yang macam puan cakap tu lah, mungkin masa nak Caesar tu, ya, ada nampak spot. Kat spot tu dia terkena ataupun berdarah sikit, tu biasalah. Okey, tapi dia bukan penyebab placenta previa. So dia tak ada kaitan, dia lain entiti dia. Placenta tu dalam rahim, dia adalah uri. Okey, uri berada di bawah. Okey, tapi endometriosis berada di luar rahim. Okey, alright. Type T placenta. So maksudnya Puan Ina Adam kata type 3 placenta adalah uri di bawah yang menutupi majoriti pembukaan rahim, tapi tak sepenuhnya. Okey. Ramai yang macam Cik T kata, tengah tunggu lagi lambatnya. Ya, betul. Boleh update My Sejahtera everyday, menunjukkan yang you all pun keep on waiting lah, ya, update status everyday dekat My Doc, ya, dekat My Sejahtera. Puan Ida, Doc, thank you Doc, alhamdulillah. Okay, dah dapat first jab. Okay, tahniah. So usually bila dapat first jab dah boleh agak-agak, kalau AstraZeneca dalam 12 minggu. Okay, so you all boleh agak bila your second. Okay, so banyak juga TTC yang menunggu FET, ya, menunggu FET. Diorang dalam dilema sama ada nak ambil vaksin ke tak, nak tunggu. Semuanya dah daftar vaksin tapi tak dapat tarikh lagi. So diorang dalam dilema sama ada nak tunggu ke tarikh ataupun nak go ahead dengan FET. Itu adalah satu soalan ataupun satu keadaan yang sukar untuk kita jawab, ya. Walaupun kita rasa lebih baik kalau boleh maximiskan you punya chance untuk protect yourself daripada COVID. Okay, sebab masa bila dah mengandung, kita punya vaksin yang kita boleh pilih terhad, ya, dan kita tak tahu bila kita boleh dapat Pfizer back available in our country. So that's the situation. So mohon puan dan juga pasangan TTC berbincang sebaiknya. Okay, memang daripada kami lebih ke arah keselamatan, menggalakkan ambil vaksin, completekan your first and second dose sebelum buat transfer. Although we do understand that you dah tunggu lama, ya, dah plan lama, so dengan keadaan yang tak tentu bila boleh dapat vaksin ni, dia macam menyebabkan kita lebih resah lagi, ya. Tak boleh nak buat keputusan yang terbaik. Okay, alright, so I think that's about it pasal Clomid ni. Okay, short sahaja, tapi I think ramai orang nak tahu pasal Clomid. So kalau nak tahu banyak lagi, boleh tengok dalam IGTV ni, ataupun boleh tengok all the shorts video dekat dalam Insta, ataupun my blog dekat kenamu.com. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh DM saya dekat Insta, ya, and then insyaAllah saya akan cuba untuk jawab. Okay, so basically sekian saja. Okay, harap terima kasih dapat meluangkan masa pada hari Sabtu malam ni. Okay, dan kita insyaAllah berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ada juga ada tanya macam mana nak ambil. Okay, kena doktor prescribe. Okay, ubat Clomid ni kena ambil daripada hari kedua, ketiga, sampai hari 5 hari. So hari ke-6 atau hari ke-7. Okay,
Alright, minggu depan adalah hari Father's Day. Okay, so dengan itu saya basically kita akan buat pasal male lelaki dan kesuburan. Okay, so ada tetamu khas, kita akan panggil Prof Kadir daripada UKMC ya. So dekat UKM ada pusat kesuburan dia. So kita akan berbincang dengan Prof Kadir mengenai lelaki dan kesuburan. Dan kita tahu ada kajian latest, kajian menunjukkan bilangan sperma menjadi separuh ya kalau dia comparekan dengan tahun 70-an dengan sekarang, bacaan sperma dah bilangan dia separuh. So why it had what's going on ya dengan male fertility. Okay, alright, so tanpa lemahkan masa, kita jumpa minggu depan. So insyaAllah saya akan update Insta saya dari masa ke semasa pasal lelaki dan kesuburan. Dan kita akan buat rumusan mengenai Clomid dalam blog saya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Take care everyone. Okay, Assalamualaikum.